Perkahwinan campur adalah perkahwinan yang terjadi di antara pasangan yang berbeza kaum, berbeza etnik, budaya maupun warga negara. Okey, kalau kita tengok perkahwinan campur menurut Islam, sebenarnya kan perkahwinan sendiri adalah satu sunnah Rasulullah SAW, dan perkahwinan campur hukumnya dibolehkan dan sama sekali tidak dilarang dalam Islam, dengan syarat pasangan yang kita ingin nikahi itu sama ada perempuan atau lelaki wajib beragama Islam. Okey, misal kata mereka yang ingin bernikah itu berlainan agama, contohnya agama Islam dan agama Kristian contohnya. Jadi pasangan mereka yang beragama Kristian itu hendaklah memeluk Islam terlebih dahulu sebelum mereka boleh dinikahi. Kita boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 221 yang mana potongan ayat dia berbunyi, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman memeluk agama Islam, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Okey, kalau kita tengok dari segi sosiologi pula, menurut Strong and Evolve, perkahwinan campur adalah perkahwinan yang melibatkan pasangan yang berbeza dari lingkungan sosio-budaya atau ciri peribadi mereka. Okey, mungkin dulu ada setengah masyarakat yang menolak perkahwinan campur kerana menganggap perkahwinan campur itu adalah satu divin yang menyimpang daripada norma masyarakat. Tetapi ada setengah ahli sosiologi menganggap bahawa perkahwinan campur adalah the best index of assimilation, yang mana ia adalah petunjuk yang baik bagi asimilasi. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana perkahwinan campur ni boleh berlaku dan apa sejarah-sejarah dia. Saya akan meneruskan kepada tajuk sejarah dan latar belakang perkahwinan campur. Perkahwinan campur ini bermula pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu pada abad ke-15 hingga ke abad ke-16. Atau dahulunya Melaka lebih dikenali sebagai East of Venice kerana terkenal dengan perdagangannya. Pada ketika itu, Melaka menjadi pusat perdagangan utama di Nusantara. Ini menjadi faktor kepada kedatangan pedagang-pedagang luar ke Melaka. Seperti diketahui ketika itu, hubungan diplomatik Melaka dengan kerajaan Cina telah terjalin dengan begitu kukuh, yang membawa kepada perkahwinan puteri Yang Liu, puteri kepada Maharaja Yang Liu iaitu puteri Hang Lipu, dengan Sultan Melaka iaitu Sultan Mansur Shah. Dan ini menjadi perintis kepada perkahwinan campur di seluruh Melaka dan jajahannya. Dan ini terhasil daripada perkahwinan antara Puteri Hang Lipu dan Sultan Melaka itu, lahirlah keturunan Baba Nyonya, iaitu perkahwinan antara orang Cina dan orang Melayu. Seterusnya kita pergi kepada sejarah perkahwinan campur orang-orang India. Sejarah perkahwinan campur orang-orang India ini bermula apabila India masuk oleh British untuk menjadi buruh di tanah Melayu pada ketika itu. Semua ini bermula apabila pedagang-pedagang India berkahwin dengan orang tempatan, iaitu orang Melayu, tanah orang Melayu, dan lahirlah keturunan yang digelar sebagai India Muslim. Selain daripada India Muslim, terdapat juga Chindia dan Chiti. Chindia itu adalah merupakan perkahwinan antara orang Cina dan India, manakala Chiti merupakan perkahwinan orang India dengan orang pribumi. Faktor perkahwinan campur. Faktor pertama adalah faktor jodoh. Jodoh satu takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Berkuasa. Ramai yang bersetuju bahawa jodoh adalah faktor utama yang mendorong kepada hasilnya perkahwinan campur dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan kerana ada sesetengah individu apabila melihat seseorang yang menjadi tarikan hatinya terus menjadi sasaran dalam menjadikan pasangan hidupnya. Tidak heranlah apabila saya katakan jodoh itu datang tidak salah alamat. Apabila seseorang itu bertemu dengan seseorang perempuan, jika Allah menetapkan itu pasangannya, maka itulah pasangannya walaupun ia berlainan bangsa serta negara. Oleh itu, jodoh adalah faktor utama dalam sesebuah perkahwinan campur. Faktor yang kedua adalah perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Pada era globalisasi kini, pelbagai perubahan serta kemajuan yang menyebabkan luasnya hubungan individu yang berlainan bangsa. Ini dikatakan kerana pengguna media sosial semakin berleluasa dari hari ke hari, menyebabkan penggunanya semakin terbuka dalam mengenali, menjumpai pelbagai individu daripada bangsa lain dalam menukar perbezaan antara mereka, mengongsikan gaya hidup masing-masing, mendorong terjadinya perkahwinan campur. Contohnya, ramai yang memulakan hubungan mereka dengan Facebook hingga pada hari ini sudah berumah tangga.
Tuntasnya, media sosial yang dibawa kemajuan dunia hari ini merupakan salah satu punca terbesar dalam sebuah perkahwinan campur. Faktor yang seterusnya adalah tarikan pasangan sama ada dari sudut ciri personaliti atau kualiti tertentu yang lebih unik dan menyelah. Ini kerana sesetengah individu ada di kalangan mereka yang tidak suka terhadap orang yang semangsa dengannya, malahan memilih individu di negara atau bangsa yang lain seperti negara jiran, bangsa lain dan sebagainya. Ada beberapa orang yang telah berkahwin campur disebabkan cara hidup orang Islam di negara kita. Mereka mengatakan bahawa mereka tertarik dengan budaya orang Islam kerana didedahkan dengan suasana yang baik sejak dia kecil lagi. Ini menunjukkan dalam setiap bangsa pasti ada kualiti masing-masing. Lebih lagi kita sebagai bangsa Melayu yang penuh dengan adab sopan santun. Jadi personaliti sebagai kaum memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan sebuah perkahwinan campur. Dan faktor yang terakhir adalah faktor keterbukaan masyarakat. Penerimaan masyarakat tempatan terhadap komuniti peranakan menjadi salah satu faktor dalam perkahwinan campur. Ada masyarakat yang menerima dan ada masyarakat yang tak boleh menerima perkahwinan campur ni. Masyarakat yang tidak menerima perkahwinan campur ni terlalu mementingkan nasab keturunan. Nasab keturunan asli kekeluargaan yang mana tidak menerima bangsa yang lain masuk ke dalam keluarga atau masyarakat mereka. Contohnya adalah adat pepatih di Negeri Sembilan yang sangat mementingkan nasab keturunan mereka. Tuntasnya, penerimaan masyarakat juga menjadi faktor dalam perkahwinan campur. Hikmah perkahwinan campur yang pertama adalah dakwah praktikal. Dakwah praktikal ni wujud di mana satu bangsa itu berkahwin dengan bangsa yang lain dan menyebarkan agama Islam kepada bangsa lain. Yang kedua adalah melahirkan umat yang lebih dinamik dan juga lebih berintegriti, iaitu melahirkan genetik-genetik yang lebih berkualiti. Dan yang ketiga, dapat meluaskan struktur keluarga dan juga masyarakat dari segi bangsa, warga negara dan juga etnik itu sendiri. Dan yang keempat, dapat meningkatkan ekonomi. Sebagai contoh, orang Malaysia berkahwin dengan orang Korea. Jadi, orang Korea akan tertarik dengan negara Malaysia sekaligus akan mempromosikan Malaysia sebagai tempat berkunjung ataupun tempat bercuti yang menarik. Akhir sekali adalah mengukuhkan kekuatan agama Islam. Ini dapat banyak dilihat dalam agama Islam. Bila seorang itu berkahwin dengan bukan warga negara dia, Islam akan lebih luas dan juga dapat mengeratkan lagi hubungan-hubungan silaturahim. Terdapat pelbagai kesan dalam perkahwinan campur. Antaranya ialah dapat mengenali budaya dan adat resam antara satu sama lain. Bukan sahaja pasangan, malah seluruh keluarga yang terikat. Selain itu, kadar maksiat seperti bersekedudukan juga dapat dielakkan bagi menjaga nama Islam. Menurut kajian, responden majoriti bersetuju bahawa kesan perkahwinan campur ini dapat menyebarkan dakwah keagamaan kerana seseorang yang bukan Muslim yang ini berkahwin dengan orang Muslim, beliau harus menukar agamanya kepada Islam. Secara tidak langsung dapat melahirkan anak-anak hasil dari perkahwinan itu. Generasi yang lahir juga tidak bersikap perkauman dan berfikiran terbuka terhadap budaya lain. Konflik dalam perkahwinan juga terjadi sekiranya pasangan tidak dapat mengadaptasikan perbezaan budaya. Peningkatan kadar perceraian antara risiko yang paling tinggi. Hal ini kerana perkahwinan mereka itu hanya atas dasar cinta dan ingin berkahwin sahaja tanpa mendalami ilmu agama yang telah dianutinya. Kurangnya ilmu ini menyebabkan pasangan ini gagal apabila diuji dengan pelbagai ujian dan mengambil jalan singkat kembali kepada agama asalnya. Terdapat berlakunya perbezaan budaya kepada pasangan yang berkahwin campur, iaitu dalam konteks aktiviti harian. Makanan dan pakaian merupakan perkara utama yang sering dihadapi setiap hari. Secara umumnya, kebanyakan makanan dari setiap bangsa dan negara berbeza dari segi sajian, rasa, aroma dan cara penyediaannya. Melalui pakaian pula, ia melambangkan identiti seseorang. Seperti contoh, baju kurung melambangkan identiti wanita bangsa Melayu dan cheongsam bagi wanita bangsa Cina. Dalam satu perayaan, mesti digayakan dengan pakaian kebangsaan. Jadi, bagi pasangan yang berkahwin campur, akan wujud perasaan yang kurang selesa dan ia boleh menyebabkan perselisihan faham antara ahli keluarga pasangan. Seterusnya, adat dan keagamaan. Adat merupakan satu peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun dalam sesebuah masyarakat sehingga kadang-kala ia menjadi suatu hukum, peraturan atau pantang larang yang perlu dipatuhi. Dalam hal keagamaan pula, mereka perlu menghormati dan meraihkan hari perayaan pasangannya. Namun bagi sesetengah agama, meraihkan perayaan agama lain adalah haram seperti agama Islam. Namun, Islam tidak melarang terus secara mutlak asalkan tidak melakukan perkara yang menduakan Allah seperti melakukan ibadah agama lain dalam meraihkan perayaan pasangannya. Pembudayaan dalam kahwin campur adalah apabila terjadi kahwin campur akan terlahir satu toleransi budaya baru antara dua pihak.
Terdapat 5 pembudayaan dalam kahwin campur. Pertama ialah adaptasi, iaitu cara pasangan menyesuaikan diri dalam rumah tangga. Yang kedua, asimilasi, iaitu proses penerapan budaya. Yang ketiga, akomodasi, iaitu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara individu dan antara kelompok untuk meredahkan pertentangan. Yang keempat, akulturasi, iaitu proses penerimaan unsur budaya. Dan yang kelima, islamisasi, iaitu revolusi ilmu sebagai seorang Muslim. Kesimpulannya, perkahwinan campur bukan sahaja melibatkan bangsa, malah ia boleh dikategorikan kepada 3, iaitu kahwin campur antara kaum, negara dan agama. Kahwin campur bukanlah satu perkara yang baru, malah semakin menjadi sinonim dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, sikap dan pengetahuan yang tidak menyeluruh tentang budaya dan aspirasi kaum lain menjadi masyarakat sering dipisahkan oleh perbezaan pendapat, ekonomi, perbezaan kebudayaan yang mana akan menghalang proses penyatuan bangsa. Sekian, terima kasih.